Memang saya sedih sangat dengan apa yang berlaku pada Manchester United semalam. Permainan yang teruk dari segi attacking maupun defending, walaupun ada attacking daripada Rashford dan Fernandes, tapi overall semalam formation yang digunakan oleh Ole tu memang tak sesuai lah. Maybe Ole patut start player-player yang diorang baru beli macam Van de Beek dan Cavani, tengok macam mana impact dia, and try to play Van de Beek dengan Fernandes instead of Pogba. Maka kepada saya punya team Manchester United, I give it a 5, while Arsenal played very good last night, which is 8 lah. And then player paling saya mulakan dengan player paling teruk adalah Pogba. Create so many mistakes, terlepas bola. And player paling okey semalam adalah Rashford, kerana dia banyak attacking lah. That's all. Assalamualaikum, saya Alif daripada Shah Alam. Jadi saya adalah seorang penyokong Arsenal dah dekat 20 tahun dah, sejak 2001. Dan hari ini saya akan bagi sikit review berkenaan game Arsenal Manchester United di Old Trafford yang berkesudahan 1-0 kemenangan kepada Arsenal pagi tadi. Jadi mungkin apa yang saya rasa before game, honestly, saya jujur, saya rasa paling kuat pun boleh segi 0 sama atau 1 sama lah, atas beberapa sebab. Arsenal punya form lately memang tak berapa bagus lah in terms of result kan. Kalah lawan Leicester, kalah lawan City. Dan Arsenal punya away form kepada Big Six memang teruk kan. Memang clearly orang tahu dah berapa game tak menang berapa game dah against Big Six kan, away against Big Six. Itu against Big Six. Kalau lawan dekat MU dekat Old Trafford pula, sejak 2006 tak pernah menang dekat EPL kan. So Manchester United pula, MU pula baru menang lawan Red Bull League 5-0. Rashford perform, Greenwood perform kan. So memang rasa ini nak menang ni payah ni kan. Nak menang ni payah, tak nak bagi hopes up too high lah kan. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Lepas tu bila start match, sejam before match tengok line up pun ada beberapa kegusaran sikit lah kan. Tengok bila Xhaka tak ada kan, Granit Xhaka tak ada. Granit Xhaka ni the trusted lieutenant of semua manager Arsenal lepas, sejak Wenger sampai lepas Wenger pun dia trusted lieutenant. So ini first time game besar yang mana dia fit, dia available, tapi dia bukan kesebelasan utama. So macam ini adalah detik bersejarah lah, yang mana Arteta kata okey, mungkin dia dah percaya parti, dia dah bagi kunci tim ni kepada Partey dah lah. So Partey kat tengah, yang lain ni kat tengah. Lepas tu asalnya saya punya pendapat sendiri, memang kalau boleh in terms of main 3 kat depan tu, tak nak tengok dah lah Lacazette dengan Willian jadi kesebelasan utama. Sub boleh kan, sebab rasa yelah umur pun dah lanjut. Lepas tu performance pun a few matches tak hidup kan. Tapi bila tengok line up, alamak, Lacazette tengah lagi kan, Willian kanan, Aubameyang kiri kan. Kenapa lah? Apa yang Arteta nampak? Apa yang Arteta nampak asalnya kan, saya fikir. Kenapa nak sangat Aubameyang kiri? Kenapa tak bagi Aubameyang tengah, Saka kiri, Pepe kanan kan? Tapi itu pendapat saya lah asalnya. Dan juga bila tengok sub, saya harapkan ada Nelson ataupun Willock ke kan, sebab diorang perform lawan Dundalk itu nanti 3-0. So memang mula-mula dah tak sedap, mula-mula dah tak berapa yakin. Bila tengok line up pun, ini bukan kesebelasan utama yang terbaik ni. Tapi tak apalah, kita tengok match macam mana. So start match saya suka kan. Suka kenapa? Sebab ada energy, ada pressing. Lagi-lagi daripada tengok, memang refreshing tengok El Neni pressing kuat daripada tengah kan. Partey berapa banyak dia regain position in the first 30 minit. Rasa first 30 minit dalam 5-6 kali dia regain position kan. Lepas tu tengok, walaupun tadi saya macam tak percaya dengan Lacazette dengan Willian, tapi saya rasa Arteta dah drill down dalam otak diorang, press daripada atas kan. Berapa banyak kali Lacazette berjaya tackle, pressure players untuk dapatkan bola balik kepada Arsenal, dan Willian pun perform. So bila first half habis tu agak terkilan kerana masih 0-0, sebab saya rasa Arsenal is the better team ketika first half kan. Ada 3 chance lah yang Lacazette sepak angin tu. Tapi to be fair,
Lindelof dapat sentuh sikit bola kan. Lepas tu Saka open header dengan Willian kena palang atas pula. So macam dah risau lah. Arsenal selalu kalau perform, kalau dia dominate a certain period, within the certain period of a match tu, nanti kalau dia tak dapat score, nanti dia akan down. Lepas tu nanti kena sucker punch punya counter attack ke apa kan. Dah risau lah macam boleh ke sustain second half ni kan. Lepas tu to my surprise, honestly tengok kita sustain kan. Pressure mungkin kurang, start second half tu dah kurang sikit pressure, tapi still compact kan. Partey dengan Elneny memang saya rasa tak disangka-sangka gandingan yang cantik. Partey ni dia bagi technical punya ability kan, technical ability. Lepas tu dia bukan boleh bagi creativity, tapi dia juga memang terror in terms of trying to regain possession. Elneny pula orang kata safe kan, ada orang kata safe, tapi bagi saya safe macam ni lah yang kita nak dalam team untuk Arsenal ni kan. Always keep the ball rolling, jarang hilang bola kan. Mungkin nampak safe, tapi itu orang yang saya rasa Arteta perlukan. So bila second half ada kita teruskan balik macam first half punya performance, dapat penalty, saya rasa deserve lah. It's a deserved penalty, nobody can say otherwise kan. So movement from Bellerin tu membuatkan Pogba tak perasan, bantai Bellerin. So penalty Aubameyang insyaAllah score, dan Alhamdulillah memang score. So lepas dah score tu a bit saya harap kita teruskan kekal attack lah, tapi mungkin Arteta nampak lain, mungkin tahu fitness level semua memang dah berkurang sikit. So banyak tukar defensive changes, tapi dalam masa yang sama walaupun hilang possession bola, hilang kontrol pada bola, tapi rasanya kita makin solid at the back. Dan kita mampu bertahan, dan paling suka tengok Elneny minit 90 dia pressure McTominay, dia pressure Lindelof sampai hilang bola kan. Minit ke 90 ini memang baka orang-orang Egypt yang kuat-kuat yang buat piramid semua tu kan. Memang dah minit 90 pun teruskan lagi. So akhirnya minit 90 final whistle, 1-0 menang. Dan saya boleh kata walaupun saya punya Arsenal, tapi saya rasa memang a deserved win in terms of performance, in terms of controlling the game, in terms of the quality of the chance. Memang Arsenal lebih mempunyai upper hand on that. Dan juga kalau mungkin yang terakhir saya nak bagi rating lah, in terms of top 3 players yang saya rasa paling perform semalam, totally Thomas Partey, Mohamed Elneny dengan Gabriel Magalhaes. So Partey ni memang saya sampai sekarang tak masih kadang-kadang tak percaya betul ke dia ni player Arsenal kan. Dia punya composure, dia punya technical ability, dah lama Arsenal tak ada player in the middle of the park yang boleh control ball macam ni. Control game, bukan takat control ball, control game. Elneny again macam saya cakap tadi, tak penat kan, pressure sampai minit ke 90, always keep the ball rolling kan. Dia memang orang kata apa, gandingan yang sesuai lah dengan Thomas Partey kan. Sebab kalau fikir kita nak Thomas Partey sebagai key player in the midfield, nak masuk dengan Xhaka tak sesuai, dengan Ceballos tak apa sesuai kan. Sebab diorang punya attribute lebih kurang sama. So Elneny, kita try Elneny, tengok memang perform. Alhamdulillah, hopefully next matches pun okay kan. Mungkin ini gandingannya, kita tak tengok, kita tak tahu. Mungkin Arteta akan decide based on training semua. Yang ketiga Gabriel Magalhaes. Sejak Koscielny tak ada, Koscielny dulu antara favourite defender saya. Sejak dia tak ada, saya rasa memang goyah. Mustafi tak boleh pakai, Sokratis tak boleh pakai sangat. David Luiz memang okay, tapi David Luiz yelah dah berumur semua, dan kadang-kadang ada kesilapan yang dilakukan lah, yang costly kan. Tapi Gabriel ni awal-awal saya rasa 30 million mahal sangat. Tapi tengok performance dia, few matches ni, dia ni jenis jarang. Dia bukan senang-senang suka hati slide dia je, sangat compose, sentiasa standing kan, jarang main jump into the tackles. So saya rasa sangat berbaloi 30 juta yang kita belikan, kita bayar untuk dia, dan saya harap dia akan jadi foundation Arsenal punya defense for many years to come. So saya rasa itu saja saya punya review. All in all, Arsenal deserve winners. Dah berjaya pecahkan badi away melawan Big Six. So hopefully Arsenal at least dapat top 4 lah this year. So sekian saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Review untuk pemain ke-12.
Itu game malam tadi. Aku lebih kepada sedih lah. Sampai bila kita nak macam ni kan? Sampai bila kita nak ada hala tuju yang sebenar? Manchester United di landasan yang betul. Di landasan yang betul. First 11 kau pun mula tentu lagi. Habis tu apa yang landasan yang betulnya? Macam game malam tadi, apa yang kita nampak? Tak ada apa. Kita nak create chance pun tak reti. Player pun tak tahu nak masuk macam mana. Nak pergi wide pun tak tahu macam mana. Nak defensive pun tunggang balik. Nak marking orang pun tak habis. Nak tolong satu sama lain pun tak mampu. Habis tu apa yang kita build up selama ni? Benda ni bukannya sekali dua. Perasaan benda yang sama. Bila aku tengok game tu, marah. Dia kalau orang bawa kereta tak betul kan, babi buta, kau tahu nak marah orang tu. Ini sekarang kau nak marah siapa? Faham tak? Stres yang aku nak marah siapa sekarang ni? Marah Oleh bukan dia dengar pun. Lepas tu bergaduh sama sendiri kata kita. Yang seorang ni cakap macam ni, semua macam ni. Memang setakat ni apa yang kita nampak kita beritahu. Apa yang tak betul kita cuba sama-sama bincang kan. Setakat ni kalau korang tengok pun, kalau game dekat Old Trafford kan, tengok kalau kena press macam mana daripada crowd dekat situ. Macam mana Mourinho kena bu, macam mana Van Gaal kena bu, macam mana Atuk kena bu. Memang kena ada pressure lah daripada crowd. Sebab tu kita have to tell them yang we are not okay. Kita tak okay dengan benda-benda yang macam ni. Benda dah bukan sekali dua dah ni, dah banyak kali dah. Start daripada dia permanent tu kan, lepas pada PSG hujung-hujung season, last 2 season tu memang dah rasanya dah nak out dah. Tapi kita bagi chance satu season lagi. Start season baru, strong start lah. Lepas Chelsea menang dengan Chelsea 4-0 tu, lepas tu dah jadi alah mencarut kan. Lepas tu masuk Abang Bruno masuk, okey lah, bagi nafas baru kejap. Abang Bruno kontrol tengah kejap kan. Lepas tu sekarang dengan Abang Bruno yang menumpang dalam tim. Yelah, dah letak kalau tak dua defensive midfielder, Fred seorang, Tomine seorang, dua orang collect bola. Lepas tu dah Pogba berlari kudu kiri tak tahu apa benda lah kah. Bruno kau nak buat apa? Tinggal Rashford dengan Greenwood tukar-ganting macam tu ha. Aku rasa semalam kalau kau letak kat kanan, kau letak Messi, Ronaldo, kau letak belaki, tak maunya. Kalau macam tu punya game dengan wingback tak support, kau kena sebagai seorang manager, you have to identify some standard untuk setiap position tu. Okay, untuk right back kau nak right back yang macam mana? Okay, Wan-Bissaka dah okay, tapi attacking tu tak okay. So maknanya kau kena dapat winger yang okay lah. Kau tak payah meratip lah pasal Sancho. Player bukan seorang. Kau ingat dalam apa ni? Okay, best winger. Kata best winger, ada berapa ramai best winger? Kita ada Salah, kita ada Messi, kita ada Hazard. Berapa-sepah best winger? Ada Mbappe. Bukan je Sancho seorang. Tak main lagi. Kau nak suruh aku list down, boleh try lah. Okay, Ahmad Diallo tu is a good buy lah, try lah. Tapi asal lah last minute bukan ni. Sancho seorang paling bagus dalam dunia ni. Tu aku tengok apa Neto dekat tu okey je. Hari tu ada Jota tu free je. Liverpool lah sebat lah, cantik je. Yang terlepas tak ada cerita. Okay, ada Lozano, ada Ismail Sarr. Banyak lagi yang kau boleh try. Kau meratip Sancho tu seorang sampai bila. Hebat sangat Sancho tu. Power dia boleh ubah satu game terus. Okay, dah Wisaka tak reti nak attacking, kena cari solid winger yang betul-betul tak perlu backup lah. Sampai sekarang kau cakap dengan aku siapa first 11 kita? Center back pun tak ada nak solve lagi siapa first 11. At the certain level kau dah kena identify first 11 kau, baru kau boleh identify kat mana kau nak improve. Klopp pun dia tak beli player Salah, Mane tu dalam satu season. Dia tengok okey, rasa right wing kena beli Salah, mengena. Sebelum tu banyak benda player dia beli tak mengena. Bila dah kena tu okey, one position tu dah fix. Tengok pula center forward sekarang ni, Martial okey tak okey, perlu tak nak beli pun Cavani. Kau kena cari strong player lah. Tak payah nak suruh aku list lah top striker kat dalam dunia ni. Bukan seorang dua player bersepah-sepah. Antara kau nak try, tak nak try je. Kau tengok squad depth sekarang, kau tengok sub semalam siapa yang ada. Aduh,
Bila kau tengok sub pun kau dah tahu game macam ni sampai bila kita nak macam ni, sampai bila aku nak ada rasa macam ni. Hopeless gila tengok game. Tak payah cerita lah lawan big team, counter attack ni kau tak payah pakai banyak cycle pun, pakai Rashford seorang je. Kau cucuk dapat bola, memang duduk tepi defend, masuk gol. Tak payah nak kira tactical, main defensif. Memang lawan big team, tunggu orang possess, kau counter gol. Kau tak payah sembang lah DNA MU ni counter attack. Zaman bila Brian Robson main counter attack, Mark Hughes, Andy Cole buat York. Aku tak tahu pula Nistelrooy tu. Adalah aku dengar segelintir fan ni kata DNA MU main counter attack. Tu pun buat orang marah agak tu. Aku tak tahu pula Nistelrooy tu laju gila kita main counter attack dulu. Kita nak pure number 9 yang kita boleh build up dari bawah. And then memang dulu aku ingat lagi lah, ni saja nak cerita lah, Philip Neville, Gary Neville, time tu aku ingat lawan Juventus tak silap. Diorang passing sambil tak tengok member kat mana. Faham tak? Ni passing tak pandang member. Stok yang passing tak pandang member, dah tahu okey aku passing sini, lepas tu dia akan tap, aku pergi sana balik. Dia punya chemistry, punya kefahaman tu sampai macam tu. Aku tak expect lah benda tu jadi sampai sekarang, tapi at least kita kena start from nothing lah kan. Tapi sampai sekarang pun kat mana kita sekarang? Gulak lah tu boleh. Apa pun aku boleh cakap, sabarlah. Bapak aku sendiri dah tak tengok bola lah sekarang. Dia kata unnecessary stress. Aku takut aku pun lama-lama follow dia juga. Okay, good luck Manchester United. Kemenangan yang cukup bermakna buat Arsenal dan juga Mikel Arteta pada aku. Dengan formasi 4-3-3 beraksi di gelanggang lawan, berjaya membawa pulang 3 mata, berjaya mengekang mungkin kesilapan Solskjaer menggunakan formasi diamond, khususnya di separuh masa yang pertama. Sememangnya pasukan Arsenal jauh ke hadapan berbanding pasukan Manchester United. Walaupun pada separuh masa pertama, iaitu pada minit ke-25 dan 27, dua benteng pertahanan tengah iaitu Gabriel dan juga Holding menerima kad kuning, ia sebenarnya telah sedikit sebanyak mengganggu fokus pemain pada aku, khususnya pemain pertahanan pada awal. Tapi selepas kita tengok 90 minit, Gabriel dan juga Holding nyata mampu mengawal emosi dan juga tidak melakukan tackle-tackle yang berjaya, yang mungkin akan mengundang second yellow ataupun red card. Ini adalah satu petanda bahawa mental mereka cukup bersedia untuk perlawanan yang sebesar begini. Dua watak penting yang pada aku selain daripada Gabriel dan juga Holding pada malam ini ialah dua pemain tengah, iaitu Thomas Partey dan juga Mohamed Elneny. Pada aku, Mohamed Elneny merupakan seorang pemain yang begitu rajin untuk naik dan turun ke bawah bila Holding ataupun Tierney ataupun Bellerin out of position. Bila attacking, kita dapat tengok dia turut berada di bahagian hadapan untuk melakukan square pass ataupun create chances. Dan bagi Thomas Partey pula, pada aku memang seorang pemain yang positif. Pembelian terbaik Arsenal musim ini. Begitu baik dengan kawalan bola, ball possession, chances yang di-create, hantaran-hantaran jauh yang tepat, jarang kehilangan bola. Pada aku memang seorang pemain yang baik dan wajar dicalonkan sebagai pemain terbaik perlawanan malam ini. Okey, di bahagian hadapan sebenarnya Pierre-Emerick Aubameyang dah 5 game tak skor. Jadi pada malam ni dapat 1 gol, diharapkan moral Aubameyang kembali meningkat. Dan apa yang paling penting sekarang ni ialah pemain serangan Arsenal, iaitu Alexander Lacazette. Lacazette, kalau kita perhatikan dah berapa game, memang prestasi dia kurang meyakinkan lah. Arsenal mempunyai masalah di bahagian serangan, iaitu top striker. Masih perlu banyak kajian ataupun pengganti Lacazette pun
iaitu Nketiah masih lagi muda, perlu diberi peluang. Menyentuh tentang corak permainan Arsenal yang seperti aku katakan, mengekalkan shape sepanjang 90 minit permainan. Ramai yang bertanya kenapa Willian diturunkan, kenapa tidak Pepe, dan pada malam ini Willian membuktikan kenapa beliau layak diturunkan. Dengan permainan pressing yang diterapkan oleh Mikel Arteta, ternyata Willian beraksi baik. Dan kalau kita tengok cara permainan Pepe mungkin kurang sesuai dengan permainan pressing yang diterapkan oleh Arteta. Secara keseluruhannya, pada aku permainan Arsenal ini malam ini adalah permainan yang terbaik bagi musim ini, dan diharapkan momentum ini dapat diteruskan pada perlawanan akan datang. Dan pemain terbalik pilihan aku malam ini ialah Thomas Partey. Assalamualaikum semua. Saya nak bagi an honest opinion tentang match Manchester United lawan Arsenal. Mana nak mula ni? Permainan tadi memang teruk sangat lah. I think that is the worst, besides Tottenham punya performance tu. That's the worst performance by United team at Old Trafford, I think, since EPL was founded back in 1992. Gameplay tadi hambar, slow. Aku pun tak tahulah, Ole punya taktik ni memang mind blowing lah. Yelah, match sebelum tu main bagus. Masa Champions League against RB Leipzig. Tapi yang ni rasa macam tengok match tu pun hamba lah. Ini macam bukan match Arsenal dengan United biasa lah. Selection kalau tengok individually okay lah, but performance for each players lah, I think aku rasa semua players lah, not semua lah, midfielders lah especially, teruk sangat. McTominay not good enough tonight. Fred pun okay lah, tak adalah sangat terror sangat pun. Dan Pogba teruk lah. For the price yang we paid for him, dengan gaji yang dia dapat, that's not a world class performance. So dia pun dah drag Bruno sekali. Itu yang bila Bruno tak bergerak, team tu tak bergerak lah. Rashford dengan Mason Greenwood pun kesian lah, macam seorang-seorang, dua-dua seorang-seorang, tak ada creative input for them. Itu pun ada satu shot lah, itu from Mason Greenwood on target masa first half hamba. Tactical Ole, I think memang one dimensional lah pada aku. And kalau tak ada any improvements, I hope to see the back of Ole soon, because aku memang season ni memang pro Ole out, because I don't see any difference or significant improvements from Ole punya taktik compared to last year. Macam sama je, cuma he has better options now. Tapi tengok Bruno dulu, last season power kan, tapi sekarang ni dia dah kena drag by the his teammates. Not good lah. Aku rasa macam kalau EPL punya game macam rasa berat untuk aku tengok. Tak macam dulu. Tengok Champions League pun lagi macam lagi semangat lah. Itu je aku boleh cakap. I hope to see the back of Ole soon. Alright, so pertama adalah perasaan. Okay, apa perasaan saya? So of course saya as a fan memang happy lah, kita menang kan lawan Man U, siapa tak happy. Tetapi kita tak boleh terlalu over, sebab sekarang kita kena tahu yang before lawan ni dua-dua form pasukan tak bagus. Arsenal sebelum lawan Man U 2 kekalahan berturut-turut. So sekarang dah menang,
Diorang menu nombor 15. So kita kena tahulah yang diorang kat situ sebab diorang punya performance at that particular time, right now lah, tak beberapa bagus. So kita boleh happy, yes, tetapi diorang sekarang adalah at the bottom half of the table, kan? So kita tak boleh gauge that as our benchmark, kan? That was a starting point, bagus. Tetapi kalau nak cakap that is a benchmark for us, tak boleh. Sebab diorang level sekarang bottom half of the table, kita tak boleh stay situlah. So kita boleh happy, tetapi tidak boleh terlalu over. Okay, alright. So the next one, adakah ia adil? Bagi saya adil saja. Keputusan pengadilan tak ada yang kontroversi. And then keputusan jurulatih. Okay, nombor 3 lah ni nak cakap. Dari segi taktikal, nak cakap untuk game ni, Arsenal dia okay in terms of defensive. Kita tahulah sekarang Arteta dia punya fokus memang untuk defense. Sekarang statistically kita punya defense adalah yang terbaik dalam liga in terms of goals conceded lah. Okay, tetapi going forward, kita terlalu berharap kepada Saka. Yes, kan, memang kesian lah. Kita cakap kesian. Sepatutnya Willian dia tolong, tetapi untuk game ni the first 30 minutes Willian macam tak beberapa kreatif, tak beberapa efektif. Dia hilang bola banyak kali. So all the pressure tu dekat Saka. Tahu Saka ni umur berapa? Baru 19, 20? Yes. So kita tak boleh terlalu berharap ke Saka sebab dia adalah pemain muda. So in terms of consistency memang akan naik turun. So satu. Dua, kita boleh cakap lagi dekat tengah. Okay, kita punya pairing Elneny dengan Partey memang bagus. In terms of dynamism, in terms of athleticism, memang top notch. Memang bagus. Kita boleh tengok Elneny naik turun kiri kanan. Tak berhenti 90 minit. Dia closing down player Man United. Boleh tengok kan, sampai player Man United terlepas bola, tak boleh passing kan. Yes. Lepas tu Partey pula, dia punya aura okay, dia jaga defend kiri kanan, tak bagi lepas. So in that sense, dua ni combination memang bagus. Let's say kalau kita letak Xhaka kat dalam tu, saya boleh cakap lah dia punya game akan jadi sedikit banyak memang akan jadi perlahan. Sebab Xhaka ni in terms of mobility tak beberapa bagus if compare dengan Partey. Dia satu. In terms of dribbling, memang Partey memang lagi bagus in terms of dribbling kalau compare dengan Xhaka. In terms of athleticism, Partey juga lagi bagus daripada Xhaka. Sebab kita boleh tengok Partey naik turun, jaga defense, semua dia boleh buat. Okay, tetapi again nak cakap yang Man U sekarang diorang punya level, yes, bottom half of the table. Kita tak boleh buat ni sebagai penanda aras. Okay, as a starting point, okay. Sebab sekarang kita kena tengok Partey dengan Elneny ni okay ke kalau lawan dengan midfield Liverpool ataupun Man City ataupun Chelsea. Okay, kita kena tengok tu. Okay, kita okay, tetapi kita tak boleh lah cakap yang sekarang ni Elneny dengan Partey memang terbaik. Okay, tidak boleh terlalu over. Okay, alright. Then bagi rating, okay, untuk Leno, okay, bagi saya rating saya 5 ni adalah apa yang diorang perlu buat dah sebagai player. Contohnya kalau dia keeper, 5 saya bagi 5. Nak cakap dengan dia adalah untuk tunjuk yang keeper ni semua benda basic dia boleh buat. Shot yang sepatutnya dia save, okay. Let's say kalau saya bagi rating 8 untuk keeper ni, contoh dia dapat shot yang macam low, hard, to the left, lepas tu dia macam kena reflex, memang kena top notch, tu boleh saya bagilah dia 8 atau 9, okay. Tu contoh untuk keeper. Okay, sekarang untuk Leno, tak banyak shot yang dia hadap. So saya boleh cakap yang untuk Leno performance dia 6. Sebab dia tak banyak shot yang dia kena face. Lepas tu benda basic yang sepatutnya dia buat, yang diharapkan memang dia boleh buat, dia dah buat. So okay lah, 6. Nothing special, nothing bad, 6. Just above average. Then Bellerin, saya akan bagi dia juga 6, maybe 6.5. Sebab semua benda defend, semua benda basic dia buat. Defend semua okay. Lepas tu dia adalah antara outlet yang bagus, yang efektif lah untuk Arsenal going forward. Sebab boleh tengok dalam game ni Bellerin ada 2-3 crosses yang agak membahaya. Dan in that sense saya bagi dia 6.5 lah. Okay, bagi Holding saya pun bagi dia 6.5. Sebab semua benda basic yang kita harap dia buat, memang dia boleh buat. Dia bagi composure dekat defend, dia tak buat banyak mistake.
Lepas tu passing dia semua okay, forward, sideways, recycle possession semua dia okay. So in that sense saya bagi dia 6.5. Nothing special. Memang dia apa yang dia perlu buat, dia buat. Gabriel, Allahu Akbar, dia ni memang damn. Tak percaya kan dia masuk Arsenal 26 juta saja kan. So untuk Gabriel, saya akan bagi dia 7, slightly higher than Holding, sebab satu, semua aerial challenge yang dia boleh yang dia sepatutnya menang, dia menang. Okay, the last 10 minutes, oh my god, he was intense. Header kiri, header kanan, header belakang. Yes. Lepas tu dari segi recovery, dia selalu cover yang main belah kiri. Tierney, sebab Tierney ada 1-2 kali yang dia mistake juga, so dia boleh cover. Yes, lepas tu in terms of passing, again dia memang boleh diharap progressive passes, masuk ke midfield, semua dia boleh buat. Dia tak hanya kiri kanan belakang saja passing dia. So in that sense saya bagi dia 7. Okay, slightly higher than Holding. Untuk Tierney, untuk game ni saya bagi dia maybe 5, 5.5. Sebab again saya cakap 5 tu benda basic semua dia boleh buat, yang dia buat no problem. Tetapi tak macam Bellerin, dia tak offer apa-apa significant lah going forward kalau compare dengan game dulu. Maybe ni sebab Arteta punya taktik, maybe dia nak suruh, sebab kalau dua-dua bahagian naik atas, memang dia akan bagi pressure kepada defense and also Partey untuk jaga. Tapi yang untuk ini kita boleh tengok Bellerin dia lebih offensive minded kalau compare dengan Tierney. Okay, because of that saya bagi Tierney 5, biasa-biasa je. Partey, okay, Partey untuk game ni memang intense. Damn. Semua benda dia buat. Tak silap saya, recovery dia nombor 1 lawan tu, tackle pun dia nombor 1 kan, passing pun forward if I'm not mistaken dia pun nombor 1. Because of that saya akan bagi dia 7.5. Saya tak boleh tinggi sebab ni baru first second game yang dia bagus kan, yang saya nampak betul-betul dia punya effect lah, dia punya impact dalam team. So untuk game ni again saya nak cakap yang sekarang Man United level dia adalah bottom half of the table punya club. So kita tak boleh macam, sebab kita lawan quality macam tu, kita tak boleh bagi rating yang terlalu tinggi lah untuk Partey. So because of that saya bagi dia, saya cakap apa tadi, 7.5. Okay, kalau saya terlupa saya akan bagi dia untuk ni Partey 7. Bukan 7.5. Okay, 7.5. Nak masuk lama tapi 7.5, bukan 8 lagi. Okay, sebab semua benda lah, dia recycle boleh, dia dribble boleh, dia release the pressure from the defense boleh. Lepas tu dia physically commanding, aura physical dia ada, kiri kanan depan belakang, dia punya engine okay. Yes, so speaking of engine, yes, Elneny, Allah, macam wah damn, apa jadi kat Elneny kan. Kalau compare dengan tahun lepas, dia kena loan, lepas tu semua orang tak suka dia, tengok cakap dia ni, saya tengok video dekat EFTV, orang panggil dia Muhammad sideway pass. Saya tahu lah, saya lupa saya cakap. Sampai saya lupa siapa yang cakap, sebab dia selalu passing sideways kan. Tapi untuk yang ni kita boleh tengok Elneny, damn, dia dynamic, dia tahu bila nak lari ke depan, bila nak support attack, bila nak tolong Partey defend, bila nak cover dia punya wing backs kan, bila dia nak pass dia, jenis pass yang dia kena buat, semua dia buat betul, semua dia buat, tak ada mistake untuk game ni. Yes, disebabkan itu saya akan bagi dia 8. Kalau Partey 7.5, Elneny saya bagi 8. Yes, sebab dia memang rasalah dia punya impact untuk game ni, sebab dia punya athleticism, dynamism, dia punya decision making, dia punya passing, semua okay. So untuk sebab itu saya bagi Elneny 8. Okay. Dan Willian dekat kanan, Willian saya bagi sama macam Tierney, saya bagi dia 5 atau 5.5 lah, 5 sebab semua benda mistake yang dia buat okay, ada mistake 1-2, tetapi in terms of going forward adalah rasa dia punya effectiveness dia. Tetapi kalau compare dengan Saka, memang game ni memang agak tenggelam lah Willian. Okay, so sebab semua benda basic dia buat okay, dia recycle bola pun okay, tetapi dia hilang bola quite a few times also. Dan sebab itu saya bagi 5 saja, normal saja, basic.
Dan Saka, yes. Saka, seperti yang cakap tadi, Arteta terlalu mengharapkan Saka untuk creativity, which is good sebab kita bagi responsibility kepada player muda. Okay, and Saka pun credit to him, dia ambil responsibility ni and ran with it. So sebab kita boleh tengok dari segi formation paper tu, dia start dekat midfield, tetapi every time going forward kita boleh nampak Auba naik atas partner dengan Laka, lepas tu dia ke kiri untuk jadi wing. So kita boleh tengok lah dari segi flexibility dia, tactical flexibility dia, dari segi Saka punya athleticism sebab dia nak naik turun, jaga defense semua, joint attack yang memerlukan engine yang bagus. Lepas tu dia punya speed, dia punya directness, dia punya confidence in dribbling, memang nampaklah dia punya effectiveness dia untuk game ni. So disebabkan itu saya bagi dia effect dia slightly lower than Partey. Okay, Partey saya bagi tadi 7.5, untuk Saka saya bagi 7. Okay, hopefully Saka, I know you're a young player, I hope hopefully that you can keep this thing up and keep on improving and keep on doing the best you can. Okay, alright, now next we go to Auba. Okay, Auba untuk game ni, walaupun dia score penalty, kita boleh tengok yang untuk game ni dia tidak terlalu influential. Okay, dari segi shot on target saya tak ingat, maybe dalam 2 atau 3 shot on target. So disebabkan itu, Auba buat benda basic dia semua okay. Dia track back, dia join attack, boleh nampak dari segi confidence dia agak hit, dia ada effect lah dekat dia confidence sebab dia dah berapa game, 5 game tak score sebelum ni. So dari segi tactical semua dia memang ikut apa yang Arteta suruh. On the wing, seperti bila attack dia support Lacazette. Okay, benda basic semua dia buat okay. Saya tak ingat key passes yang dia buat, maybe 1, saya tak ingat. Okay, disebabkan itu, sebab dia score goal, saya bagi dia 6 lah. 6 out of 10. Last but not least, Lacazette ni. Okay, untuk Laka ni saya bagi dia 5.5. Okay, dia buat benda, ada yang okay, basic, okay, benda basic ada yang dia buat okay, ada yang dia terlepas bola, ada yang sepatutnya dia release bola, dia hold too long, ada yang sepatutnya dia hold the ball, maybe sebab confidence dia low, dia tak dapat hold the ball macam lekat dekat kaki dia. Sebab kita perlu ingat, strikers ni memang diorang punya main thing adalah confidence. Kalau confidence tinggi, semua benda dia buat memang jadi, okay. So sekarang sebab Lacazette macam tu, so kita kena fikirlah, maybe sebab itu dia punya effectiveness dia agak rendah kan. Sebab itu saya bagi dia 5.5 lah, sebab semua benda basic dia buat. Saya tengok shot on target dia ada ke tak, dari segi hold up play dia okay, dari segi link up play dia maybe okay juga, tapi tak terlalu efektif. So disebabkan itu saya bagi 5.5 saja. Okay, untuk yang substitute saya tak nak bagi dengar sebab substitute saja, sebab dia masuk pun lambat. Saya tak ingat siapa yang masuk, Mustafi Okay, untuk itu that is for me. So see you guys next time.